أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ألهمنا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi kepada kita peluang untuk meneruskan lagi pada pagi yang barakah pada hari Jumaat yang mulia ini daripada kitab Asy-Syifa bi Ta'rifil Huquqi Mustafa. Kita berhenti pada buku yang ke-628 di bawah pada kata muallif fa in qulta fama ma'na qawli wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa asrarihi fid darain amin ya rabbal alamin. Fa in qulta fama ma'na qawlihi, kalau kamu tanya apakah makna firman Allah Ta'ala wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman, dan demikianlah kami wahyukan kepada engkau malaikat Jibril daripada urusan kami. Ma kunta tadri, yang tidaklah kamu sebelum itu tahu, mal kitab wal iman, apa itu kitab dan apa itu keimanan. Apakah makna di sini? Adakah maknanya para nabi itu tidak terpelihara sebelum daripada diturunkan wahyu, tidak mengenal keimanan, mereka berada dalam kekufuran? Itu persoalan yang kita bincangkan pada bab dan pasal ini, iaitu berkaitan tentang ismah Nabi. Sebelum baginda dilantik menjadi Rasul, maka fal jawabu, jawabnya anna Samarqandi qala ma'nahu ma kunta tadri qabla al-wahyi an taqra al-Quran, bahawa tidaklah kamu mengetahui sebelum turunnya wahyu bagaimana untuk membaca Quran. Wala kaifa tad'ul khalqa ila al-iman, dan kamu juga tidak mengetahui bagaimana cara menyeru manusia kepada keimanan. Bukan dengan makna bahawa Nabi berada dalam kekufuran, tapi dengan makna yang disebutkan tadi. Qala Bakrun al-Qadhi nahwahu, dan Qadhi al-Bakr juga mentafsirkan seumpama itu. Katanya qala walal iman alladhi huwal fara'id wal ahkam, dan tidaklah keimanan yang mana daripada bentuk kefarduan dan hukum. Memanglah fardu-fardu persyariatan dan hukum itu hanya diturunkan setelah wahyu. Adapun sebelum itu Nabi tidak tahu. Qala fakana sallallahu alaihi wasallam qablu mu'minan bitauhidi, dan katanya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum itu dia telah beriman dengan keesaan Allah. Thumma nazalatil faraidu allati lam yakun yadriha qablu, kemudian diturunkan kepada baginda kefarduan dan hukum-hukum yang baginda belum tahu sebelum itu. Fazada bitaklif imana, maka bertambahlah dengan pentaklifan itu keimanan yang telah ada pada diri Nabi. Wa huwa ahsanu wujuhihi, dan itulah antara wajah tafsiran yang paling baik untuk pemahaman ayat ini. Fa in qulta, kalau kamu kata pula, fama ma'na qawlihi wa in kunta min qablihi laminal ghafilin, dan adalah kamu sebelum itu di kalangan orang yang lalai, apakah makna firman itu? Fa'lam, maka ketahuilah oleh kamu annahu laisa bima'na qawlihi, itu bukan dengan makna firman Allah Ta'ala pada ayat lain, walladzina hum an ayatina ghafilun, dan orang yang mereka itu lalai daripada ayat kami. Jadi ghafilin pada hak Nabi itu bukan sama dengan lalai yang ditujukan kepada kaum musyrikin sebelum itu. Bal qad haka Abu Ubaid al-Hurawi, bahkan menghikayatkan oleh Abu Ubaid al-Hurawi, anna ma'nahu la minal ghafilin an qissati Yusuf, iaitu di kalangan orang yang
tidak tahu daripada tentang kisah Nabi Yusuf. Kerana ayat daripada wa in kunta min qabli ila minal ghafilin itu ayat daripada surah Yusuf. Idh lam ta'lamha illa biwahyina, kerana tidak mengetahui perkara itu kecuali dengan wahyu daripada kami. Nabi, kamu tidak mengetahui tentang kisah Nabi Yusuf kecuali daripada pihak wahyu daripada Allah. Wa kadzalika al-hadits alladhi yarwihi Uthman bin Abi Shaybah bi sanadihi an Jabir bin Abdullah. Begitulah hadis yang diriwayatkan Uthman bin Abi Shaybah dengan sanadnya daripada Jabir bin Abdullah Al-Ansari radhiyallahu taala anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad kana yashhadu ma'al musyrikina masyahidahum. Bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyaksikan bersama orang musyrikin masyahidahum. Masyahid maknanya kita kata peristiwa-peristiwa besar. Peristiwa-peristiwa besar yang bersama orang musyrikin. Makna apa? Masyahid ni makna perbuatan amalan haji. Nabi SAW, baginda bersama dengan kaum musyrikin ketika itu bila melakukan sebahagian daripada amalan-amalan haji. Berwukuf, dan juga kita kata mabit dan seumpamanya. Fasami'al malakaini khalfahu. Maka baginda mendengar dua orang malaikat di belakang baginda. Ahaduhuma yaqulu li sahibihi idhhab hatta takuma khalfahu. Kamu pergi sehingga berada di belakang. Idhhab hatta takuna khalfahu. Pergi kamu di belakang baginda. Pergi kamu duduk di belakang baginda. Faqala al-akhar, maka kata seorang lagi, kaifa aqumu khalfahu wa ahduhu bistilamil al-asnam. Bagaimana aku dapat berada di belakang Muhammad ini dan dia ini sedang nak istilam asnam. Sedang nak kita kata melambai. Istilam ni makna setuh dan juga melambai kepada berhala-berhala. Falam yashhadhum ba'du. Maka bila dengar begitu, Nabi dengar malaikat itu cakap depan ni. Cakap apa dia? Cakap di belakang Nabi. Dengar suara malaikat bercakap. Seorang malaikat kata, mu pergi ke belakang Muhammad tu. Malaikat seorang kata, macam mana aku nak pergi dekat dengan dia? Muhammad ni nak buat istilam atau mengangkat tangan, perbuatan di hadapan berhala tu. Tak sesuai lah. Itu perbuatan syirik. Maka bila Nabi dengar malaikat itu berkata-kata demikian, falam yashhaduhum ba'du, maka Nabi tidak bersama dah mereka pada peristiwa-peristiwa yang dilakukan oleh atau keraian yang dibuat oleh kaum musyrikin. Maka isunya berlaku pada riwayat Ibn Abi Shaybah ni lah. Fahadha hadithun ankarahu Ahmad bin Hanbal jiddan. Jadi hadis yang mengatakan Nabi bersama dengan musyrikin ini pada setengah daripada peristiwa-peristiwa ataupun keraian mereka yang melibatkan syirik, hadis ini diingkari oleh Ahmad bin Hanbal. Dia sangat kata hadis ni mungkar, dia tolak. Wa qala hadha mawdu'. Hadis ni hadis yang direka, au syabihun bil mawdu', atau serupa dengan hadis yang direka. Itu satu, itu kalam di seorang imam dalam hadis, Imam Ahmad. Qala Daraqutni yuqalu inna Uthman wahima fi isnadihi. Alhamdulillah. Daraqutni kata bahawa Uthman periwayat hadis ini dia berlaku waham pada sanad dia. Tidak terjaga pada sanad dia. Ada kesilapan lah. Wal hadithu bil jumlah munkarun ghairu muttafaqin ala isnadihi. Hadis secara umumnya, hadis ini hadis mungkar yang tidak disepakati di atas sanadnya. Fala yuftafatu ilaih, maka tidak wajar untuk kita pandang dia. Maknanya tak boleh terima lah bahawa Nabi terlibat sekali dalam keraian ataupun peristiwa-peristiwa bersama musyrikin Mekah dan melibatkan tentang beribadat kepada berhala. Tak ada. Okay.
Wal ma'ruf 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara yang diketahui daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam khilafuhu, menyalahi daripada ini. Inda ahli ilmi, di sisi ahli ilmi, min qawlihi, daripada sabda Nabi, bughidat ilayya al-asnam, dibencikan kepadaku oleh berhala-berhala, akan berhala-berhala. Makna Allah Ta'ala jadikan Nabi ni benci kepada berhala. Jadi takkan Nabi terlibat dalam aktiviti melibatkan penyembahan kepada berhala. Nampak, sepatutnya kita sebagai umat Islam kena ada kita panggil ada perbezaan. Kita kena bezakan perkara yang melibatkan dengan pengibadatan dan juga kesyirikan. Ini tidak wajarlah kita sertai. Dan perkara yang melibatkan kemanusiaan. Itu dua benda yang berbeza. Kena beza situ. Kena tahu bahawa ini benda yang dilarang dalam agama. Maka kita tak bolehlah kita nak bermudah-mudah ataupun ambil ringan tentang perkara ini. Wa qawluhu fil hadithil akhar, dan kata Nabi dalam hadis yang lain, allazi rawathu Ummu Aiman, yang diriwayatkan oleh Ummu Aiman, hina kallamahu ammuhu wa aluhu fi huduri ba'di ayadihim, ketika berkata kepada Nabi oleh pak saudara dia dan sebahagian ahli keluarganya untuk menghadiri sebahagian daripada perayaan musyrikin. Wa azamu alaihi ba'da karahati lidzalik, dan mereka menggesa Nabi hadir setelah Nabi benci, Nabi tak nak pergi. Fa kharaja ma'hum, lalu Nabi pun keluarlah bersama mereka. Wa raja'a marbu'an, lalu kembalilah dia dalam keadaan marbu'an, makna kembali dalam keadaan dia tidak ketakutan. Marbu' daripada ru'ab, kembali dalam keadaan ketakutan. Jadi tak sempat nak pergi hadir tu, Nabi kembali dalam keadaan ketakutan. Faqala, kata baginda Nabi, kullama danautu minha min sanamin, apabila aku hampir mendekati setiap daripada berhala itu, tamathala li syakhsun abyadu tawilun, lalu berupa di depan aku seorang lelaki yang putih yang sangat tinggi, yasihu bihi, yang bertempik kepadaku, berteriak kepadaku, wara'ak. Wara'a ni mana? Ini wara'aka, isim fi'il amar, dengan maksud irja', kembali kamu, undur. Wara'aka, kembali ataupun undur. Jangan dekat. La tamassahu, jangan kamu sentuh berhala. Fama syahida ba'du lahum ida, maka bila awak tahu Nabi ni kena gini, dan Nabi pun cerita bahawa ada gangguan lah, tak sempat, tak sempat, hampir ada seorang, kita panggil lembaga putih yang besar yang bertepik, wara'ak, undur belakang, jangan sentuh. Maka fama syahida ba'du lahum ida, maka Nabi tak pernah menyaksikan hadir bersama mereka apa-apa peristiwa atau perayaan. Wa qawluhu fi qissati Bahirah, dan kisah kataan Nabi menceritakan kisah Bahirah. Hina istahlafa an-nabiy sallallahu alaihi wasallam billat wal uzza, ketika Bahirah menyuruh Nabi bersumpah dengan nama Lata dengan Uzza. Idh laqiyahu bisyam, ketika dia bertemu dengan Bahirah di biaranya di Syam, tempatnya di Busra, sekarang ni ada di Syria. Fi safratihi ma'a ammihi, dalam pemusafiran baginda bersama pak saudaranya Abi Talib, wa huwa sabi, ketika itu dia masih kecil. Wa ra'a fihi alamatin nubuwah, Bahira ni tengok pada diri Nabi alamat kenabian. Fakhtabarahu bidzalik, maka dia cuba nak menguji Nabi. Dia pun uji Nabi. Faqala lahu Nabi SAW, dia uji apa? Sumpah demi Tuhan, bukan demi Lata dan Uzza, betul ke begini? Dia uji. Nabi kata apa? Faqala lahu Nabi SAW, la tas'alni bihima, jangan kamu tanya dan minta aku sumpah dengan dua ni. Jangan tanya aku dengan cara bersumpah dengan nama Lata dengan Uzza. Fa wallahi,
ma abghadtu syai'an qattu bughdahuma, tidak aku marah sesuatu lebih daripada seumpama marah kedua-dua ni. Tidak aku benci, aku marah. Seumpama aku marah kepada Lata dan Uzza ni. Mana dia benci dah lah. Pada kecil lagi. Faqala lahu Bahira, fabillahi, demi Allah. Baru ditanya fabillahi. Maka dengan nama Allah, illa ma akhbartani amma as'aluka anhu, kecuali hendaklah kamu beritahu kepada aku tentang apa yang aku akan tanya kamu. Kamu kena beritahu, cakap benar-benar aku nak tanya ni. Faqala sal amma badalak, tanyalah. Nabi pun bila tanya fabillah, billah tu dengan nama Allah, dia kata sal amma badalak, tanyalah apa yang kamu nak. Wa kadzalika al-ma'rufu min siratihi alaihi salatu wassalam, begitulah juga yang diketahui daripada sirah perjalanan Nabi. Wa taufiqillahi lahu, dan bagaimana Tuhan mentaufikkan kepada baginda, annahu kana qabla nubuwatihi, bahawa baginda sebelum kenabiannya, yukhaliful musyrikin fi wukufihim bi Muzdalifah fil haji, dia menyalahi orang musyrikin pada berdiri wukufnya di Muzdalifah dalam amal haji. Jadi haji di kalangan penduduk Mekah sebelum Islam pun mereka ada buat haji lah, tapi wukuf tidak di Mina, wukuf mereka di Muzdalifah. Okay. Jadi bila wukuf di Muzdalifah, jarak antara Mina Muzdalifah tu sebelah-sebelah je lah. Wukuf di Mina, wukuf di Arafah. Anda sebut apa ni? Mina ke Arafah? Muzdalifah sini. Anda sebut sebelum tu apa? Mina. Wukuf di Arafah. Silap. Jadi wukuf ini dalam syariatnya Nabi Ibrahim, wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah. Tapi orang musyrikin dia ubah wukuf di Muzdalifah. Muzdalifah dekat sikit. Dia Mina, Muzdalifah, Arafah. Arafah jauh sikit. Jauh dengan Mekah. Yang paling dekat Mina, Muzdalifah, Arafah. Maka orang musyrikin dia wukuf di Muzdalifah. Dia tidak wukuf di Arafah. Gitu. Tidak wukuf di Arafah. Maka Nabi ikut sekali lah, kerana mengikut kepada perbuatan haji yang dibuat oleh Nabi Ibrahim. Tapi unta Nabi tak masuk dalam Muzdalifah, ia ke depan lagi. Ialah antara Muzdalifah dan Arafah tu dekat-dekat sebelah-sebelah. Maka bila orang musyrikin berwukuf di Muzdalifah, unta Nabi ke depan masuk ke tanah Arafah. Jadi Nabi tidak bersama dalam keadaan wukuf di Muzdalifah itu. Dia wukuf juga di Arafah. Fakana yaqifu huwa bi Arafah. Dia wukuf di Arafah. Li'annahu kana mawqifa Ibrahim alaihi salam. Kerana dia Arafah itu tempat wukuf Nabi Ibrahim. Itulah. Jadi penjagaan Allah terhadap baginda Nabi itu berlaku sejak daripada Nabi belum dilantik menjadi Rasul. Habis. Faslun, ini satu fasal. Fi annahu la yushtaratu fi haqqil anbiya al-ismatu min adami ma'rifatihim bi ba'di umuri dunya. Pada bahawa perkara tidak disyaratkan pada hak Nabi ini bahawa mereka ini maksum daripada tidak mengetahui mereka dengan sebahagian perkara dunia. Adakah Nabi ini terpelihara daripada tidak tahu perkara dunia? Ni tak terlibat. Maknanya kalau Nabi tak tahu sebahagian perkara dunia tu, tak pelik lah. Tak pelik. Perkara dunia, perkara-perkara melibatkan kehidupan ni, kalau Nabi tidak tahu, itu tidak termasuk daripada perkara yang dalam ismah. Qala al-Qadhi Abul Fadl rahimahullah, qad bana mimma qaddamnahu, setelah nyatalah daripada apa yang telah kami dahulukan, uqudul anbiya fi tauhid, i'tiqad para nabi pada masalah tauhid, wal iman dan keimanan, wal wahyi dan wahyu, wa ismatuhum fi dhalika, dan nyatalah mereka maksum pada perkara itu, ala ma bayyanahu, mengikut apa yang telah kami terangkan. Fa amma ma ada hadzal bab, adapun yang lain daripada bab ini, min uqudi qulubihim, daripada i'tiqad hati mereka, fajima'uha, maka kesimpulan atau secara umumnya,
annaha mamlu'atun ilman wa yaqina 'ala al-jumlah. Maka hati Nabi ni, hati para Nabi dipenuhi dengan ilmu dan keyakinan secara umum. Secara umumnya, hati para anbiya ni penuh dengan ilmu dan makrifat dan keyakinan. Wa annaha qad ihtawat min al-ma'rifati wal ilmi bi umuri ad-din wad dunya mimma la syai'a fawqahu. Dan bahawa sungguhnya penuhlah hati mereka daripada makrifah dan keilmuan tentang perkara agama dan dunia, yang mana perkara tidak ada yang lebih daripada itu dah. Wa man tala'a al-akhbara, siapa yang mutala'ah dan membaca sirah-sirah, khabar-khabar, cerita tentang mereka, wa'tana bil hadis, dan mereka ambil berat tentang hadis berkaitan ini, wa ta'ammala ma qulnahu, dan dia memerhatikan apa yang kami sebut, wajadahu. Jawabnya, dia akan mendapati. Jawab bagi man tala'al akhbar, dia akan dapati sebagaimana kami sebutkan. Wa qad qaddamna minhu, dan telah kami dahulukan sebut daripadanya, fi haqqi nabiyyina alaihi salam, pada hak nabi kita, fil babil rabi'i, pada bab yang keempat, awwala qismin min hadzal kitab, bahagian pertama pada kitab ini. Ma yunabbihu ala ma wara'ahu, perkara yang mengisyaratkan kepada yang sebaliknya. Illa, kecualilah anna ahwalahum fi hadhihi al-ma'arifi takhtalifu, kecualilah ahwal para nabi pada makrifat dan juga keilmuan ini berbeza-bezalah antara seorang nabi dengan nabi yang lain. Fa amma ma ta'allaqa minha bi amri dunya, adapun apa yang berkait daripada itu, daripada urusan dunia, fala yushtaratu fi haqqil anbiya al-ismatu min adami ma'rifatil anbiya bi ba'dihha. Maka tidak disyaratkan pada hak para nabi, mereka itu maksum daripada tidak mengetahui sebahagian nabi ni dengan sebahagian yang lain. Sebahagian bi ba'di umur dunia ni, perkara dunia ni. Awi i'tiqadiha ala khilafi ma hiya alai, atau mereka menyalahi apa yang sebenar berkaitan perkara dunia. Tak ada masalah. Wala wasma alaihim, dan tidak ada keaiban ke atas mereka pada perkara itu. Idh himamuhum, kerana himmah, keinginan dan matlamat mereka itu muta'alliqatun bil akhirati wa anba'iha, berkait dengan urusan akhirat dan berita-berita tentang akhirat dan wahyunya. Wa amri syariati, dan urusan syariat, wa qawaniniha, dan kanun syariat. Wa umurud dunya tudadduha, dan perkara berkaitan keduniaan ni itu yang menyalahi tentang perkara akhirat. Jadi tak ada pelik lah makna Nabi tidak tahu tentang sebahagian urusan dunia ni. Yang Nabi sebab tumpuan Nabi ialah perkara akhirat. Perkara dunia ni perkara yang bertentangan dengan akhirat. Bi khilafi ghairihim min ahli dunia, lain dengan selain para Nabi di kalangan ahli-ahli dunia. Alladzina, yang mana Allah Ta'ala sebut pada mereka, ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Mereka mengetahui apa yang zahir daripada kehidupan dunia, dan mereka ghafiluna 'anil akhirah. Mereka ini lalai daripada akhirat. Wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Itu ahli dunia. Ahli dunia mereka tahu serba-serbi, bagaimana nak kaya, bagaimana dubuk duit, bagaimana nak dapat keuntungan. Tak peliklah mereka ahli dunia. Tapi mereka ni lalai terhadap akhirat. Jadi Nabi dan Rasul ni takkan mereka ni sama dengan ahli dunia. Kama sanubayyinu hadha fil babi tsani insya-Allah. Sebagaimana kami akan terangkan ini pada bab kedua insya-Allah. Walakinnahu la yuqal, namun tidak boleh kita katakan innahum la ya'lamuna syai'an min amri dunya. Tak boleh kita nak kata Nabi ni tidak tahu apa-apa langsung daripada urusan dunia. Tak boleh begitu. Fa inna dhalika yuaddi ila al-ghaflati wal balahi. Kerana itu membawa kepada kelalaian dan kebodohan. Orang tak erti langsung masalah dunia ni. Tak ada Nabi. Begitu. Wahum al-munazzahuna anhu, bahkan para Nabi ni maha suci daripada sifat tersebut. Bal qad ursilu ila ahli dunya, bahkan Nabi ni, para Nabi, mereka diutuskan kepada ahli dunia, kepada orang yang mengejar dunia. Para Nabi ni diutus pada mana? Pada kaum-kaum yang mereka mencari dan nak duduk di dunia. Wa kullidu siyasatahum, dan
diserahkan kepada Nabi ni urusan siyasatahum, mengurus mereka, wa hidayatahum, dan memberi hidayah pada mereka, wa nadhara fi masalih dinihim wa dunyahum, dan memberikan kepada Nabi ni untuk melihat pada maslahah agama dan juga dunia mereka. Wa hadha la yakunu ma'a adamil ilmi bi umurid dunya bil kulliyah, dan ini tidak akan mampu berlaku tanpa ada ilmu tentang perkara dunia langsung. Macam mana Nabi nak urus, nak takbir masyarakat, urus kaum dia, dalam keadaan Nabi tak ada ilmu dunia langsung. Wa ahwalul anbiya, dan ahwal kehidupan para Nabi, wasiyaruhum, dan sirah perjalanan mereka fi hadzal bab, pada bab ini maklumatun, telah termaklum. Kita tahu para Nabi ni berniaga, Nabi tahu berurusan, Nabi tahu mentakbir, Nabi tahu memilih. Wa ma'rifatuhum bidzalika kullihi masyhurah, dan ma'rifah, pengetahuan mereka dengan perkara itu telah masyhur dalam kisah-kisah sirah mereka. Wa amma in kana hadzal 'aqdu mimma yata'allaqu bid-din, adapun jikalah perkara ini berkait dengan agama, fala yasihu minan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tidak sah daripada baginda Nabi illa al-ilmu bihi, kecuali Nabi kena tahu dengan perkara agama. Wala yajuzu alaihi jahluhu jumlatan, maka tidak sah atas Nabi ini jahil secara umum. Li'annahu la yakhlu an yakuna hasala indahu dhalika an wahyi min Allah, kerana tidak sunyi bahawa ilmu itu terhasil di sisi Nabi dengan wahyu daripada Allah. Fahuwa mimma la yasihu syakku minhu fi, maka perkara yang datang daripada wahyu tidak sah berlaku syak padanya. Ala ma qaddamnahu, di atas apa yang telah kami huraikan dan dahulukan, sebut dulu. Fa kaifal jahlu, maka bagaimanakah dengan jahil? Kalau perkara yang berkaitan dengan wahyu sekalipun, syak pada perkara ini mustahil pada diri Nabi. Syak mustahil. Kalau jahil, lagilah mustahil. Syak ni maknanya nisbah ilmu tu separuh-separuh. Itu dah mustahil kalau perkara berkaitan agama dan juga perkara berkaitan wahyu. Apatah lagi kalau jahil tentang perkara itu. Bal hasala lahu ilmul yakin, bahkan hasil bagi Nabi itu ilmul yakin, keyakinan yang betul-betul. Aw yakunu fa'ala dhalika bijtihadihi, atau perkara itu dilakukan dengan ijtihad Nabi, fi ma lam yanzil alaihi syai'un, pada perkara yang tidak diturunkan padanya sesuatu daripada wahyu. Alal qawli bi tajwizi wuqu'il ijtihadi minhu, atas pandangan yang mengharuskan berlakunya ijtihad daripada Nabi. Fi dhalika ala qawlil muhaqqiqin, di atas qaul ulama muhaqqiqin. Jadi perkara yang berkaitan dengan urusan pensyariatan ni, maka Nabi akan bergantung pada wahyu, ataupun Nabi ijtihad. Nabi ijtihad atas pandangan ulama muhaqqiqin bahawa Nabi ada hak untuk ijtihad, dan ijtihad Nabi itu dikira sebagai hukum syarak, lagi mana tidak ada nas yang menyatakan sebaliknya. Wa ala muqtadha hadis Ummi Salamah, dan mengikut apa yang dipahami daripada hadis Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, katanya, innama aqdi bainakum bi ra'yi, sesungguhnya aku menjatuhkan hukuman di antara kamu berdasarkan ra'yi, pandanganku, ijtihad aku, fima lam yunazzal alayya fihi syai', pada perkara yang tidak diturunkan kepada aku sesuatu daripada wahyu. Kharrajahu as-thiqat, hadis ini ditakhrij, dikeluarkan oleh as-thiqah, rawi yang thiqah. Ka qissati asra badrin, seperti kisah tawanan perang Badar. Wal idhni lil mutakhallifina ala ra'i ba'dihim, dan memberi izin Nabi kepada orang yang nak mutakhallifin, nak menguzurkan diri daripada keluar perang atas pandangan sebahagian mereka. Afallahu an kalima adzinta lahum. Fala yakunu aidan, maka tidaklah juga ma ya'taqiduhu mimma yuthmiruhu ijtihaduhu illa haqqan sahihan. Tidaklah apa yang diiktikadkan daripada perkara yang menghasilkan itu oleh ijtihadnya itu, kecuali perkara itu benar dan sahih. Hadza huwal haqqul ladzi la yultafatu ila khilafi man khalafa fi, maka inilah kebenaran yang tidak patut berpaling kepada yang menyalahi dari kalangan man khalafa fi, orang yang menyalahi pandangan ini.
Apa maksud? Mana inilah yang kita perlu i'tiqad berkaitan dengan diri dan juga sifat Nabi ni, dan tidak perlu la yultafatu, tidak perlu dipandang kepada khilafi man khalafa fi, khilaf orang-orang yang menyalahi pandangan ini, mimman ajaza alaihil khata'a fil ijtihad, di kalangan mereka yang mengharuskan atas Nabi itu berlaku kesilapan pada ijtihad. Ada sebahagian ulama mengatakan boleh Nabi salah pada ijtihad. Jadi kata tak wajar lah. Okay, tak wajar. Sebab apa? Ijtihad Nabi itu sah atas sebagai dia seorang mujtahid. Kan Nabi sebutkan, idza ijtahada al-hakimu wa akhta'a falahu ajrun wa idza ijtahada fa asaba falahu ajran. Jadi khata' tu tak ada. Dosa tak ada. Tidak salah lah. Atas dasar ijtihad, Nabi ada hak untuk ijtihad. La 'alal qawli bi taswibil mujtahidina. Dan tidak di atas pandangan yang mengatakan benarnya para mujtahid. Alladhi huwal haqq was-shawab indana. Yang mana itulah pandangan yang benar dan pandangan hak di sisi kita. Jadi di sisi mazhab Maliki, sebab ini berlaku khilaf. Adakah hal kullu mujtahidin yusib? Hal kullu mujtahidin musib? Adakah setiap para mujtahid itu benar berlaku? Ada kata tak, benar satu je. Di sisi pandangan Tuan Syekh, sebahagian ulama Malikiyah mengatakan kullu mujtahid musib. Itu berlaku. Jadi atas pandangan ni tak ada masalah lah. Hatta yang salah pada hakikat sebenar pun hukumnya benar juga. La 'alal qawlil akhar, tidak atas pandangan satu lagi, bi annal haqqa fi tarafin wahidin, bahawa yang benar itu pada satu pihak saja. Li'ismatin Nabi sallallahu alaihi wasallam min al-khata'i fil ijtihadi fi syar'iyyah, kerana terpelihara Nabi daripada tersalah pada ijtihad pada perkara syar'iyyah. Nampak? Jadi ni maknanya kalau atas pandangan mengatakan setiap mujtahid betul, sesat lah. Kalau atas pandangan mengatakan satu saja pandangan mujtahid yang betul, maka tak boleh kita nak nisbahkan kepada Nabi itu tersilap pada ijtihad pada perkara syar'iyyah. Kerana Nabi juga terpelihara. Dah kita nak kata macam mana? Nabi ijtihad pada ketika itu, dan nas wahyu lepas itu dia menasahkan dan membetulkan ijtihad itu. Jadi ijtihad Nabi ketika itu ijtihad yang sahih. Wali annal qawla fi takhti'atil mujtahidin, kerana pandangan yang menyalahkan mujtahid itu innama huwa ba'da istiqrari syar'i. Lagi pula dia kata, pandangan yang mengatakan mujtahid ini ada tersalah itu selepas daripada istiqrari syar'i. Syariat itu tetap dah. Syariat itu telah sempurna. Sekarang ni zaman penurunan wahyu. Nampak tak? Jadi yang mengatakan, ulama yang mengatakan laisa kullu mujtahidin musiban. Laisa kullu mujtahidin musiban. Bukan setiap mujtahid itu benar. Yang mengatakan kebenaran itu satu, itu setelah istiqrar syar'i. Syariat itu telah sempurna dan telah tetap. Maka ada pun zaman penurunan wahyu Rasulullah ada lagi, itu tidak boleh kita nak gunakan pandangan itu mengatakan Nabi tersalah dalam ijtihad. Wa nadharun Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pandangan Nabi, wa ijtihaduhu, dan ijtihad Nabi, innama huwa fima lam yanzil alaihi fihi syai'un, ialah pada perkara yang tidak turun atasnya sesuatu wahyu. Walam yushra' lahu qablu, dan tidak disyariatkan sebelum itu. Hadza fima aqada alaihi qalbahu, ini ialah pada perkara yang disimpulkan oleh hati Nabi, perkara yang melibatkan i'tiqad dan apa yang ada dalam hati Nabi. Wa amma ma lam yaqid alaihi qalbahu, adapun perkara yang tidak diiktikadkan, belum disimpulkan di atasnya oleh hati Nabi, min amri nawazil syar'iyyah, tentang perkara-perkara nawazil syar'iyyah. Nawazil syar'iyyah ni perkara-perkara baru yang berlaku
Perkara-perkara baru yang berlaku yang belum ada hukum. Tak. Maka faqad kana la ya'lamu minha awalan. Maka Nabi tidak tahu daripadanya pada awal-awal. Awal-awal Nabi tak tahulah. Perkara baru berlaku. Illa ma 'allamahu Allah azza wa jalla syai'an fa syai'an. Kecuali apa yang Tuhan ajar kepada Nabi secara sedikit-sedikit. Hatta istaqarra ilmu jumlatiha indahu. Sehingga tetaplah jadi sempurnalah ilmu secara keseluruhannya di sisi Nabi. Imma biwahyin min Allah, sama ada dengan wahyu daripada Allah, au idznillahu an yashra'a fi dhalik, atau Allah memberi izin kepada Nabi untuk mensyariatkan dan menjatuhkan hukum pada demikian itu. Wa yahkumu bima arahu Allah. Lalu Nabi menghukumkan dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad kana yantadhirul wahya fi kathirin minha, dan adalah Nabi menunggu-nunggu wahyu pada banyak peristiwa yang melibatkan perkara-perkara baru ni. Walakinnahu lam yamut, namun Nabi tidak wafat hatta stafghara ilma jami'iha, sehinggalah Nabi mengetahui sekalian perkara itu indahu, di sisinya alaihi salam. Masa Nabi hidup, Nabi sikit-sikit tambah. Dan Nabi wafat dalam keadaan semua ilmu berkaitan tu dah diberi pada Nabi. Wa taqarrarat ma'arifuha, dan menjadi sempurna dan tetapnya makrifat Nabi ladaihi, di sisi Nabi, ala tahqiq, atas qaulun yang tahqiq. Wa raf'u syak, dan terangkatnya syak, war raibi, dan juga keraguan, wa intifa'il jahli, dan ternafinya wantifa'ul jahli, dan ternafinya jahil atas diri Nabi. Wabil jumlati, maka secara dengan umumnya, fala yasihhu minhu al-jahlu bi syai'in, maka tidak sah daripada Nabi ini jahil tentang sesuatu min tafasili syar'i, daripada perkara-perkara detail-detail, perkara-perkara yang detail tentang syariat. Alladhi umira bid-da'wati ilaih, yang mana Nabi disuruh untuk seru dan menyeru orang kepadanya. Idh la tasihhu da'watuhu ila ma la ya'lam, kerana tidak sah Nabi nak dakwah, Nabi nak seru kepada perkara yang Nabi dah tahu. Nampak? Jadi perkara itulah Tuhan beri ilmu itu, serulah sah dia nak seru orang kepada dia. Wa amma ma ta'allaqa bi aqdihi, adapun perkara yang berkait dengan i'tiqad Nabi, ilmu Nabi, min malakutis samawati wal ard, tentang apa yang berada dalam kerajaan langit dan juga bumi. Wa khalqillahi ta'ala, dan penciptaan Tuhan ini. Penciptaan makna Allah menciptakan makhluknya. Khalqillah makna penciptaan Tuhan bagi makhluk ni. Wa ta'yini asma'ihil husna, dan penentuan kepada asma'ul husna. Wa ayatihil kubra, dan tanda-tanda Tuhan yang maha besar. Wa umuril akhirah, dan perkara akhirat. Wa asyratis sa'ati, dan tanda-tanda kiamat. Wa ahwalis su'ada'i wal ashqiya, dan hal ihwal orang-orang yang bahagia dan juga celaka. Wa ilmi ma kana wa ma yakunu, dan pengetahuan tentang perkara yang telah berlaku dan akan berlaku. Mimma la ya'lamuhu illa biwahyin, daripada perkara yang tidak mampu diketahui kecuali dengan wahyu. Fa'ala ma taqaddama, maka berdasarkan apa yang telah terdahulu, min annahu ma'sumun fi, bahawa Nabi itu terpelihara padanya, la ya'khudhuhu fima u'lima bihi syakkun, yang tidak mengambil, la ya'khudhuhu fima u'lima bihi syakkun, ay la ya'khudhuhu syakkun fima u'lima bihi, tidak mendatanginya syak pada perkara yang Nabi tahu. Wala raibun, ay wala ya'khudhuhu raibun, dan tidak datang keraguan. Bal huwa fihi ala ghayatil yaqin, bahkan baginda Nabi dalam perkara ini berada di atas sehabis-habis yakin, keyakinan yang penuh. Lakinnahu la yushtaratu lahu al-ilmu bi jami'i tafasili dhalik, tidak disyaratkan Nabi tahu dengan perincian semua perkara itu secara terperinci. Wa in kana indahu min ilmi dhalika ma laysa inda jami'il bashar, walaupun ada pada diri Nabi ilmu tentang perkara itu yang tidak ada pada manusia-manusia lain. Liqaulihi, kerana berdasarkan sabda Nabi, inni la a'lamu
La a'lamu illa ma 'allamani rabbi. Sesungguhnya aku tidak mengetahui kecuali apa yang diajarkan kepadaku oleh Tuhanku. Wa liqaulihi, dan berdasarkan sabda Nabi SAW, wala khatara ala qalbi bashar, dan tidak pernah terlintas dalam hati manusia. Fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Maka tidak mengetahui sesuatu jiwa itu apa yang disembunyikan kepada mereka daripada qurrati a'yun. Apa yang penyejuk mata. Qurrati a'yun. Ini apa? Nikmat-nikmat syurga. Wa qawli Musa alaihi salam bil Khadir, dan perkataan Nabi Musa kepada Khidir. Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rushda? Bolehkah aku ikut kamu dengan bahawa kamu ajarkan kepada aku tentang apa yang diajarkan kepada kamu daripada petunjuk-petunjuk? Maknanya apa? Tafsil bagi perkara itu benda itu kalau Nabi tak tahu, itu tidak termasuk dalam benda yang Nabi maksum ataupun terpelihara daripada kejahilan. Sebab itu boleh saja. Secara umum Nabi tahu, tapi benda tafsir ni kadang-kadang ada yang Allah Ta'ala buka sikit kepada para Nabi. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, as'aluka bi asma'ikal husna. Aku memohon dan meminta kepada kamu ya Allah dengan nama-nama kamu yang mulia. Ma alimtu minha, apa yang aku tahu, wa ma lam a'lam, dan apa yang aku tak tahu. Maknanya ada benda yang Nabi tidak tahu, ada juga. Ini soreh bahawa ada benda yang Allah Ta'ala buka kepada Nabi, dan ada benda yang menjadi rahsia Allah Ta'ala saja. Wa qawlihi as'aluka bikulli ismin huwa lak. Aku memohon kepada engkau dengan setiap nama yang milik engkau. Samaita bihi nafsak, yang engkau namakan dengannya diri engkau. Aw istaghfarta bihi fi ilmil ghaibi indak, atau kamu rahsiakan dengannya pada ilmu ghaib di sisi kamu. Wa qad qala Allah Ta'ala wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Dan Allah Ta'ala pun pernah sebut dalam Quran, dan di atas setiap orang yang ada ilmu itu alim, ada yang maha mengetahui. Jadi maknanya ilmu manusia ini tidak akan mencapai ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qala Zaid bin Aslam wa ghayruhu, berkata Zaid bin Aslam dan selainnya, hatta yantahi al-ilmu, sehingga sampailah ilmu itu ila Allah, sampai kepada Allah. Wa hadha ma la khafa'a bihi, ini perkara yang tidak ada, tak tersembunyi lagi. Idh ma'lumatuhu ta'ala, kerana maklumat Tuhan, ilmu yang Tuhan ada, la yuhatu biha, tidak mampu diihatahkan, tidak mampu dihabiskan. Kita tak boleh nak habiskan, nak dapatkan. Nak ikut semua tak boleh. Wala muntaha laha, dan tidak ada kesudahan baginya. Hadha hukmu aqdin Nabi fi tauhid, ini hukum berkaitan i'tiqad Nabi pada masalah tauhid, wal syar'i, dan persyariatan, wal ma'arifi, dan ma'rifat, wal umuri ad-diniyah, dan perkara-perkara agama. Faslun fi ijma'il ummati ala ismati Nabi SAW minasyaitan wa kifayatihi minhu. Fasal pada menceritakan ijma' umat di atas terpeliharanya Nabi daripada syaitan, dan kifayatihi minhu, dan ditahan, dihalang syaitan daripada Nabi ini. Qala wa'lam anna al-ummata mujtami'atun ala ismatin Nabi. Ketahuilah oleh kamu bahawa umat secara umumnya mereka ijma' di atas maksumnya Nabi alaihi salatu wassalam minasyaitan, daripada syaitan. Wa kifayatihi minhu, dan dihalang syaitan daripada Nabi. Syaitan tak boleh buat kacau Nabi. La fi jismihi bi anwa'il adha, tidak pada jasad Nabi dengan pelbagai jenis sakit, wala ala khatirihi bil wasawisi, dan tidak pada fikiran Nabi dengan mendatangkan waswah-waswah. Waqad akhbarana al-Qadhi Hafiz Abu Ali rahimahullahu ta'ala qala haddathana Abu al-Fadl ibn Khayrun al-Adl حدثنا أبو بكر البرقاني وغيره حدثنا أبو الحسن دارقطني حدثنا إسماعيل الصفار
حدثنا عباس التركوفي حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان عن منصور عن سالم بن أبي جعد عن سالم بن أبي الجعد عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن. Tidak ada seorang pun daripada kamu kecuali Allah Ta'ala wakilkan. Allah Ta'ala datangkan dengannya itu qarin. Ada qarin, ada temannya daripada jin. Wa qarinuhu minal malaikah. Dan ada penemannya di kalangan malaikat. Jadi setiap orang tu, dia tak lagi. Ada yang menemani daripada jin, ada di kalangan malaikat. Qalu, sahabat tanya, wa iyyaka? Kamu sekali pun ya Rasulullah. Qala, wa iyaya, termasuk aku. Walakin Allah Ta'ala a'anani alaihi fa aslamu atau fa aslama. Tetapi Allah Ta'ala menolongku di atas syaitan tadi, atas jin tadi, lalu dia Islam. Ataupun lalu dia selamat. Kita tengok lagi. Aslamu fa aslamu atau aslama. Zada ghairuhu, dalam riwayat lain sebahagian ulama menambah al-Mansur, fala ya'muruni illa bi khair, maka tidak akan menyuruh qarin aku kecuali dengan kebaikan. Wa an Aisyah bi ma'nahu, dan juga daripada riwayat Aisyah dengan makna yang sama, ada penambahan tadilah. Ruwiya, maka diriwayatkan fa aslamu bi dhammil mim, fa aslamu, mim bagi depan, ai fa aslamu ana minhu. Aslamu makna aku selamat daripada jin tu. Tu baca fa aslamu. Fa'il mudhari' lah. Wa sahhaha ba'dhum hadhihi riwayata, dan sebahagian mereka mensahihkan riwayat ini. Wa rajjahaha, dan mentarjihkan riwayat fa aslamu. Wa ruwiya fa aslama, dan diriwayatkan juga fa aslama, lalu jin itu jadi Islam. Ay ya'ni al-qarin tadi jadi Islam. Annahu intaqala min hali kufrihi ila al-Islam, bahawa jin ini telah berpindah daripada keadaan kufur pada Islam. Fasara la ya'muru illa bi khair, maka dia itu tidak menyuruh kecuali kebaikan. Kal malak, seperti malaikat. Wa huwa zahirul hadis. Ini zahir daripada hadis gitulah. Zahir daripada hadis dengan makna kedua ini. Tapi dari segi makna tu sah kedua-duanya. Wa rawahu ba'dhum, maka dan meriwayatkan sebahagian ulama fastaslama. Istaslama makna menyerah, serah, makna tak boleh nak kacau. Serah diri, surrender. Qala al-qadhi Abu al-Fadl, fa idza kana hadha hukmu syaitanihi, kalaulah ini hukum syaitannya, wa qarinihi, dan qarinnya, al-musallati ala bani Adam, yang Allah Ta'ala memberi dia kepada anak Adam. Allah Ta'ala beri dia untuk mengiringi anak Adam, untuk menguasai anak Adam. Hak ni kalau Nabi terselamat dah, fa kaifa biman ba'uda minhu, maka bagaimana lagi syaitan hak jauh pergi. Syaitan hak Tuhan beri duduk sekali ni selamat, Nabi dia tak boleh nak kacau Nabi, ataupun dia jadi Islam. Syaitan hak lain lagi lah. Walam yalzam suhbatahu, yang tidak melazimi bersama Nabi. Wala uqdira ala dunuwi minhu, yang tidak dimampukan untuk dekat dengan Nabi. Lagilah tak mampu kan. Hak duduk dekat tu jadi Islam dah, ataupun Tuhan selamatkan, hak jauh lagilah. Wa qad ja'atil atharu bi tasaddi syayatini lahu fi ghairi mautinin, telah datang hadis-hadis yang menunjukkan tasaddi syayatin, menghalang syaitan bagi Nabi fi ghairi mautinin, tidak pada setempat je. Makna banyak tempat berlaku di mana syaitan ni cuba nak goda. Gharbatan fi itfa'i nurihi, kerana mereka cuba untuk memadamkan cahaya Nabi. Wa imatati nafsihi, dan mematikan jiwa Nabi. Wa idkhali syughlin alaihi, dan memasukkan kesibukan atas Nabi. Idh ya'isu, tak kala itu mereka ni putus asa, min ighwa'ihi, daripada nak memperdaya Nabi. Fanqalabu khasirin, lalu kembalilah mereka dalam keadaan rugi, sia-sia, tak ada mampu. Cuba nak buat khianat pada Nabi, kembali dalam keadaan sia-sia. Kata arudhihi lahu fi salatihi, sebagaimana syaitan pernah datang menghalang Nabi dalam semayang. Fa akhadahu Nabi,
Maka Rasulullah takak dia, wa asarahu, dan Nabi tahan dia. Nabi tawan dia. Fa fi sihah, dalam kitab-kitab sahih, hadis yang sahih, qala Abu Hurairah anhu alaihi salam, Abu Hurairah ceritakan tentang Nabi. Nabi kata apa? Inna syaitana aradali, syaitan datang mendatangi aku satu ketika. Qala Abdul Razak, kata Abdul Razak, fi suratihi ratin, datang dalam rupa kucing. Umi suka kucing tak? Datang dalam rupa kucing. Fashadda alayya, maka dia bersungguh-sungguh ke atas aku, yaqta'u alayya salah, untuk memutuskan semayang aku. Fa'amkananillahu minhu, lalu Allah Ta'ala memampukan aku untuk kuasai dia, untuk tawan dia. Fa'za'atuhu, maka aku pun, za'atuhu makna aku cekik dia, makna aku tahan lah. Aku tawan dia. Walaqad hamamtu an uthiqahu, dan aku ingin untuk ikat dia ila sariyatin min sawaril masjid. Jadi aku dapat takak dia, dan aku rasa nak tambak dia pada salah satu tiang daripada tiang Masjid Nabawi. Hatta tusbihu, sehingga kamu masuk waktu pagi, tanzuruna ilai, kamu dapat tengok ni jin. Ni syaitan ni. Maka bila aku nak ada keinginan sedemikian, maka fadzakartu qaula akhi, maka aku teringat perkataan saudara aku Sulaiman. Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman kata apa? Rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di. Ya Allah, ampunlah kepadaku dan kurniakan kepada aku mulkan, kerajaan, la yanbaghi li ahadin min ba'di, yang tidak sayugia ada ataupun diberi kepada seseorang pun lepas pada aku. Nabi Sulaiman minta Tuhan beri padanya kerajaan yang mana tak ada orang dapat kerajaan macam ni. Dapat menguasai bukan manusia saja, haiwan dan jin. Itu kisah-kisah apa nama ni, rakyat kan ada kan, sang kacing. Sang kacing menipu sang buaya, mengatakan raja ingin membuat jamuan. Raja apa? Raja Sulaiman. Nampak tak? Dia boleh kawal belaka. Tak ada orang boleh buat gitulah. Faraddahu Allahu khasi'an, lalu Allah Ta'ala kembalikan syaitan ni jadi kecil. Jadi Nabi tak jadi ikat lah, dia jadi kecil. Lepas tu dia pun jadi hilang lah. Wa fi hadithi Abi Darda alaihi salam, anhu alaihi salam, daripada Abi Darda, daripada Nabi SAW, Nabi kata apa? Inna aduwallahi iblisa ja'ani bi shihabin min narin, sesungguhnya musuh Tuhan iblis mari datang kepadaku dalam rupa syihab. Syihab ni makna apa? Kita kata percikan api. Dia ja'alahu fi wajhi, untuk dia datang di depan mukaku. Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi shalah, dalam keadaan Rasulullah dalam sembahyang. Wa dzakara ta'awudzahu billah, lalu Nabi ingat, lalu Nabi sebut, ni kisah dia, Nabi dadak cerita. Nabi pun minta berlindung dengan Allah. Wa dzakara ta'awudzahu, ay wa dzakara Nabi ta'awudzahu ta'awudzan Nabi. Nabi pun sebut bahawa dia minta berlindung dengan Allah, minhu wa la'anahu lahu wa la'nahu, dan disebut bahawa dia melaknatkan iblis. Thumma aradtu an akhudhahu, kemudian Nabi kata aku ingin untuk pegang, tangkap iblis ni. Wa dzakara nahwu, dan disebut seumpama hadis sebelum ni lah. Tapi dia teringat perkataan Nabi Sulaiman, dia pun tidak tangkap lah, tidak ikat dia. Wa qala la asbaha muthaqan, nescaya akan berpagi-pagilah iblis ini terikat. Yatala'abu bihi wildanu ahli Madinah, yang kanak-kanak ahli Madinah boleh main dengan dia. Main makna kacau dia, kena ikat kan. Orang budak-budak cocok ke lepor batu ke. Tapi bila ingat kataan ataupun doa Nabi Sulaiman, dia tak buat. Wa kadzalika fi hadithihi fil Isra, begitulah juga kisah hadis Nabi ketika peristiwa Isra. Wa talabi ifritin lahu bi syu'alatin nar, dan bagaimana menuntut jin ifrit ini dengan
dengan api. Syu'latin ni maknanya percikan daripada api. Fa'allamahu Jibril. Ifrit ini main kejar Nabi, main kejar dengan api. Faham tak? Percikan api itulah mana nyalaan api tu seakan-akan nak kejar Nabi. Nak kejar Nabi dan menyakiti Nabi. Maka Jibril ajar kepada Nabi ma yata'awwadhu bihi minhu. Apa yang dapat menghalang daripada gangguan ifrit. Zakarahu fil Muwatta. Ini disebut dalam kitab Muwatta. Walamma lam yaqdir ala adahu. Tatkala lah tidak mampu syaitan dan jin ala adahu untuk menyakiti Nabi bimubasharatihi secara langsung, tasabbaba bitawassuti ila idah, maka mereka pun mencari sebab dengan cara membuat perantaraan kepada musuh Nabi. Secara langsung mereka tak mampu nak menyakiti Nabi, maka mereka menggunakan cara asbab perantaraan kepada musuh. Ka qadiyatihi ma'a Quraisy fi al-i'timari bi qatl Nabi SAW. Sebagaimana kisah bersama Quraisy, syaitan bersama Quraisy ni nak buat iktimar, nak buat muamarah, nak buat perancangan untuk bunuh Nabi. Pada mana? Di Darun Nadwah ni. Rancang nak bunuh Nabi ni dalam peristiwa hijrah kan. Wa tasawwuruhu fi surati Syekh Najdi, dan rupanya iblis ni dalam rupa Syekh Najdi. Rupa seorang tua yang asal daripada Najat. Asal daripada Najat. Wa marratan ukhra, dan pada masa yang lain pula fi ghazwati yaumi badri, dalam peperangan yaumi badrin, hari Badar, fi surati Suraqah bin Malik, dia merupa dalam rupa Suraqah bin Malik. Wa huwa qauluhu ta'ala, syaitan iblis ni berupa dengan rupa Suraqah. Wa huwa qauluhu ta'ala wa il zayyana lahumus syaitanu a'malahum, ketika mana syaitan telah menghiasi kepada orang Quraisy amalan mereka, kata bagus. Dia menghiaskan supaya orang Quraisy ni jadi nak berperang. Wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nas, dia kata la ghaliba lakum al-yawm minan nas, tak ada orang dapat mengalahkan kamu daripada manusia hari ni. Pandai dia. Cakap mani. Hari ni tak ada orang boleh kalahkan kamu. Ya, tentera dia lebih ramai daripada tentera Nabi. Wa marratan yunziru bi sya'nihi 'inda bai'atil 'aqabah. Dan satu ketika lain pula bahawa dia memberi peringatan dengan sya'nihi 'inda baitil 'aqab, inda bai'atil 'aqabah. Dia memberi peringatan kepada orang Quraisy tentang urusan Nabi ketika melakukan bai'ah Aqabah. Sebelum hijrah kan berlaku al-Aqabah al-ula al-thani kan. Bai'ah Aqabah tu berlaku pada malam Mina. Nabi berbai'ah dengan penduduk Yathrib. Ketika itu tak ada orang tahu waktu malam. Siapa pergi maklum ni? Siapa cuba maklum ni? Iblis lah. Beritahu ke pembesar-pembesar Quraisy. Tapi diselamatkan. Mereka tak jumpa. Wa kullu hadha, dan kesemua ini faqad kafahu Allahu amrahu, Allah Ta'ala telah halangkan perkara itu. Wa asamahu darrahu, Tuhan telah pelihara daripada mudarat, wa syarrahu, dan kejahatannya. Wa qala alaihi salam, dan sungguhnya berkata alaihi salatu wassalam, inna Isa alaihi salam kufiya min lamsihi, bahawa Nabi Isa telah ditahan daripada disentuh oleh syaitan. Faja'a liyata'ana biyadihi fi khasiratihi hina wulida, maka datang syaitan untuk cocok dengan tangannya pada pinggang Nabi ketika Nabi Isa, ketika Nabi Isa nak lahir. Fata'ana fil hijab, tiba-tiba tak jadi, kena mana? Kena kepada hijab ni, kita panggil bayi kan keluar mana? Dipanggil apa? Perut tembuning tu. Kantung baby tu. Jadi nak cocok kepada pinggang, kena kepada lapisan yang ada bayi itulah, maknanya tak kenalah kepada diri Nabi Isa, kena pada lapisan saja. Wa qala alaihi salam hina ludda fi maradihi, dan
dikata kepada Nabi, qala alaihi salam, Nabi kata hina ludda fi maradihi, ketika Nabi ni dalam keadaan sakit dia. Ketika Nabi sakit, Nabi kata apa? Nabi SAW, ludda ni maknanya dia letak obat. Ludda ni letak obat melalui tepi mulut. Dituang obat. Dia dalam ta'liq bawah itu, ludda apa maksud dia? Ai ju'ila fi janibi famihi dawa. Maknanya dipaksa makan obat. Orang suap obat melalui tepi mulut. Jadi Nabi SAW ketika sakit, orang masukkan obat lah. Letak obat pada mulut, melalui tepi mulut Nabi. Bila begitu, qila lahu khashina an yakuna bika dhatul jambi. Jadi Nabi tanya, kenapa buat begitu pada aku? Jadi sahabat jawab, qila khashina, kami bimbang, an yakuna bika dhatul jambi, kami bimbang kamu ni kena penyakit dhatul jambi. Kalau istilahnya dhatul jambi ni makna radang paru-paru. Radang paru-paru. Pleuritis kalau bahasa apa? Saintifik ni. Jadi radang paru-paru, mana antara paru-paru dan tu dia ada kawasan kan, situ ada radang. Kalau ada angin ke apa menyebabkan tak boleh nafas, sesok jadi kami bimbang kamu kena penyakit itu. Maka Nabi kata apa? Innaha minasyaitan, itu penyakit itu syaitan buat tu. Bukan syaitan buat sungguh. Allah Ta'ala. Tapi syaitan ni antara penyebab menjadikan begitu. Innaha minasyaitan walam yakunillah liyusallitahu alayya. Tapi Tuhan tak akan benarkan syaitan untuk kuasai aku. Jadi Nabi tenangkan sahabat, kata kenapa nak paksa aku minum ni? Dia kata kami bimbang kamu kena penyakit ni. Nabi kata penyakit ni antara sebabnya syaitan. Tapi syaitan Allah Ta'ala tak beri kuasa syaitan untuk menguasai itu. Kemudian katanya fa in qila wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Jadi ada soalan tak? Sambung soalan insya-Allah Ta'ala. Sekadar itu saja untuk kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Jazallahu anna sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahli. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.